keluar daripada rumah sehingga balik sampai rumah. Dan juga syarat yang keduanya ada kenderaan dengan secara beli ke, dengan secara sewa ke, atau dengan mana-mana cara sehingga boleh menyampaikan dia daripada mana? Daripada rumah dia sampai ke Mekah. Ini masalah syarat, katanya syarat kena ada kenderaan. Kalau tidak ada kenderaan tak wajib itu mereka yang rumah dia, tempat kediaman dia tu jauh daripada Mekah, lebih daripada 2 marhalah. Tetapi terhadap mereka yang yang tempat kediaman dianya tak jauh daripada Mekah, tak lebih daripada 2 marhalah, maka wajib sekiranya kalau ada bekalan dan sekiranya dia kuasa berjalan kaki sampai ke Mekah walaupun tidak ada kenderaan. Jadi syarat kena ada kenderaan. Tak kira kenderaan tu dia beli milik dia ke atau dia sewa. Seperti kita masuk dalam sewa tu ialah tambangkan duit, tambangkan Quran akan kapal terbang, masuk dalam kuasa data kenderaan dengan secara sewa. Sewa tu bayar tiket lah kalau sekarang. Dan kenderaan yang menyampaikan dia kepada Baitillah. Jadi maknanya masuk dia dalam makna kata dia dah kuasa. Apabila kuasa ia di atas pergi kepada Baitillah untuk mengerjakan haji, tetapi dia katanya dan padahal tiada haji ia, padahal dia tak pergi mengerjakan haji, padahal syarat yang wajib dah ada pada dia, dah cukup di atas dia, maknanya haji dah wajib, umrah dah wajib pada dia, padahal dia tu tak pergi buat haji, tak pergi buat umrah, maka tiada atasnya bahawa mati ia hal keadaan Yahudi atau Nasrani. Maka tiada atasnya, mana tak ada jalan lain, tak ada benda lain pada dia, hanya yang layak dengan dia tu mati ia hal keadaannya Yahudi atau Nasrani. Di sini kita maklum daripada kaedah asalnya, haji memanglah wajib sama juga dengan sembahyang 5 waktu. Selama mana seorang itu tidak i'tikad akan lain daripada wajib, maka tak jadi kufur. Maka tak jadi kufur. Melainkan dia i'tikad atau dia berkata haji Islam itu tidak wajib. Itu memang jadi kufur. Sekiranya kalau dia tak pergi buat haji tetapi dia tak engkar akan hukum wajib, maka dia berdosa. Tidak membawa kepada jadi kufur. Maka dengan sebab tu pada zahir hadis ini kata tidak lain dia tu melainkan dia tu layak dengan dianya mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Nasrani, tidak kandak dengan secara zahir. Bukan maksud katanya orang yang wajib haji padahal dia tak pergi buat haji jadi orang Nasrani, jadi orang Yahudi. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksudnya begitu. Sebabnya kalaulah kita katanya, kalaulah sebabnya cuba kita perhati tengok, sebab kalaulah katanya orang siapa-siapa saja yang tak pergi buat haji serta dia i'tikad kata tak wajib, orang tu jadi kafir. Orang tu dah jadi kafir, tetapi jadi kafir semata-mata jadi kafir, belum tentulah dia nak jadi Yahudi atau nak jadi Nasrani atau nak jadi orang musyrikin. Jadi maknanya siapa-siapa mengingkar akan hukum wajib bagi haji dan lain-lain lagi seperti sembahyang, maka adalah dia tu orang murtad, jadi orang kafir. Sebab kata orang kafir tu tak mesti orang Yahudi, tak mesti orang Nasrani. Tetapi Nabi katanya tiada di atasnya bahawa mati ia hal keadaan Yahudi atau Nasrani. Kenapa dituju kepada Yahudi, kenapa dituju kepada Nasrani? Tak kata jadi mati ia jadi orang kafir musyrikin ke masalan, jadi orang kafir Buza ke masalan. Banyak lagi agama yang lain pada agama Islam. Kenapa Nabi tuju kepada katanya hal keadaan Yahudi atau Nasrani? Inilah menunjuk katanya
mati dia dalam keadaan Yahudi dan Nasrani itu tidak dikandak dengan secara zahirnya. Tidak dikandak dengan secara zahir. Bukan maksud katanya orang yang wajib haji, kalau dia tak pergi buat haji, maka dia jadi orang Yahudi atau dia jadi orang Nasrani. Bukan maksud dengan zahir. Zahirnya bukan kandak. Lagi pulanya semata-mata tak mengerjakan benda wajib, semata-mata tidak mengerjakan benda wajib seperti tak semayang itu tak jadi kufur dengan sebab tak semayang. Melainkan dia kata tak wajib, itulah jadi kufurnya. Na'udzubillah. Tapi di sini hadis tu katanya mati dia dalam keadaan Yahudi itu lebih sesuai dengan dia. Maka apa maksudnya? Maka di sini di sini ulama ada jawab bahwasanya nak menyerupakan akan orang yang tidak pergi buat haji, padahal dah wajib di atas dia sebab dia tu kuasa, nak banding katanya orang ini sama dengan orang Yahudi. Maknanya kedudukan dia tu sama dengan kedudukan orang Yahudi, orang Nasrani. Sama di mana? Sebabnya begini. Sebabnya wajib haji ini dia wajib, dia sabit dengan ayat Quran, katanya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi wajib haji itu bersabit dengan ayat Quran. Apabila kalau sekiranya kalau kita beramal dengan Quran, kalau betul-betul kita mengikutkan dengan ajaran Quran, mestilah kita kena pergi buat haji sebab dah kuasa di atas kita. Sebab dah kuasa di atas kita dengan sebab cukup syarat jadi kuasa, maka dah wajib, sepatutnya kena tunailah fardu haji. Kalau tilik kepada kita ni orang yang beramal, orang yang mengikut, orang yang beriman dengan Al-Quran. Sebab tu di dalam ayat tu katanya walillahi 'alan nas hajjul baiti. Wajib di atas Allah, wajib atas manusia mengerjakan haji sekiranya kalau mereka itu berkuasa kepada haji. Maka apabila zahir Quran di situ, lagi-lagi ayat tu sama kata waman kafara, dan siapa-siapa yang kufur, yakni kufur nikmat dengan sebab dia tak pergi buat haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka di sini pun nak sama juga dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebab orang yang tak pergi buat haji padahal dah wajib di atas dia macam orang yang tak beramal dengan ayat Quran. Jadi seolah-olah kata dia tu tak beriman dengan ayat kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi seolah-olahnya begitu. Maka dengan tilik kepada begitulah terlebih sesuai diserupakan mereka itu dengan orang Yahudi dan dengan orang Nasrani. Kenapa? Sebab orang Yahudi, sebab orang Nasrani, mereka orang Yahudi dah ada memiliki kitab Taurat, orang Nasrani ada memiliki akan kitab Injil. Dan di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil itu ada sebut terus terang bahwasanya akan datang dibangkitkan seorang nabi namanya Muhammad dan diturunkan Quran kepadanya. Apabila dibangkit akan Nabi Muhammad, kamu wahai orang Yahudi, kamu wahai orang Nasrani wajib beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kamu kena beriman dengan apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Kamu wajib beriman dengan Al-Quran. Tetapi apabila diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad, ketika dibangkitkan Nabi Muhammad dari Rasul, maka orang Yahudi dan orang Nasrani tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tak beriman dengan Al-Quran. Maka tilik kepada orang Yahudi dan orang Nasrani tak beriman dengan Al-Quran. Jadi nak sama dengan orang yang tadi tu. Orang yang jadi wajib di atas dia oleh mengerjakan haji, tetapi dia tak pergi mengerjakan haji, mati dia dengan tidak mengerjakan haji.
Maka seolah kata, maka dengan begitulah dikatakan serupa dia tu dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sebab orang Yahudi, orang Nasrani tak beriman dengan Quran, tidak mengikut apa yang disebut oleh Al-Quran, maka samalah orang ni pun seolah kata dia tak beriman dengan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebab tu Nabi katanya tiada di atasnya, mana tidak ada kelakuan yang layak di atas dia nya, melainkan dia mati dalam keadaan Yahudi ataunya Nasrani. Mana mati dia tu macam mati orang Yahudi. Dia tu macam orang Yahudi, dia tu macam orang Nasrani pada pihak tak beriman dan tak beramal dengan kitab Allah Ta'ala, dengan Al-Quranul Karim. Orang Yahudi, orang Nasrani tak beriman dan tak beramal dengan Quran, maka orang tak berbuat haji pun seolah begitulah. Dia seolah kata tak beramal dengan ayat kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti hingga akhir. Begitulah. Itu maknanya nak bandingan tu jadi beratlah. Nak menunjuk katanya itu kesalahan besar, keberatan kesalahan yang besar bagi mereka yang wajib di atasnya tetapi tidak pergi buat haji. Jadi maknanya nak cerita katanya kalau dia mati dalam keadaan Yahudi, kalau keadaan dia mati dalam orang Nasrani, sama dengan mati dalam Islam. Tetapi bukan nak menunjuk kata dia jadi murtad jadi orang Yahudi, dia jadi murtad jadi orang Nasrani, bukan maksudnya begitu. Jadi nak cerita katanya kedudukan dia begitu sama dengan kedudukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kedudukan di mana? Sama-sama tak beriman dengan Al-Quranul Karim. Di situ saja yang dimaksudkan. Kalau tidaknya apa maksud Nabi katanya keadaan Yahudi, keadaan Nasrani? Kalau nak cerita katanya orang tak pergi buat haji jadi orang kafir, kenapa Nabi katanya keadaan dia orang Majusi? Kenapa Nabi tak kata keadaan dia orang Buza? Kenapa Nabi tak kata keadaan dia tu orang-orang apa dia? Orang musyrikin, dituju kepada Yahudi, tuju kepada Nasrani pada sebut. Itu menunjuk katanya bukan maksud kata dia tu jadi kufur dengan sebab tak pergi mengerjakan haji. Semata-mata tak mengerjakan haji yang wajib itu tak jadi kufur. Mereka dia hukum katanya tak wajib. Begitulah. Itu maksudnya. Sebab tu jadi maksud dengan zuhir itu kita tidak dikandaklah. Bukan maksud katanya orang yang wajib haji tetapi tak pergi buat haji, dia ni jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani, bukan maksudnya begitu. Itu ada pernah ditanya saya katanya, kenapa jadi Yahudi, kenapa jadi Nasrani kalau tak pergi buat haji? Jawab katanya ini bukan maksudnya jadi Yahudi, bukan maksudnya jadi Nasrani. Nak banding keadaan dianya semacam keadaan orang Yahudi, keadaan orang Nasrani. Bukan maksud katanya jadi kufur dengan jadi orang kafir, jadi Yahudi, jadi Nasrani, bukan maksudnya begitu. Kemudian doa daripada musannif katanya a'adzanallahu ta'ala min dzalika. Mudah-mudahan melindung akan kami kesemua oleh Allah Ta'ala min dzalika, daripada demikian itu, daripada mati dalam keadaan Yahudi dan atau Nasrani. Wa najjana, dan melulus ya Allah akan kami min tilkal mahaliki, daripada demikian itu kebinasaan. Mati dalam keadaan tidak buat haji itu satu kerosakan, satu kebinasaan bagi seorang. Dan riwayat Ibnu Adi bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa haji ia dan tiada ziarah ia akan daku, maka sungguhnya telah menjauh dan meninggal ia akan daku. Ini masuk pula kepada masalah
sunat menziarah akan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarah akan kubur Nabi. Sekiranya kalau Nabi dah wafat seperti masa sekarang, tetapi kalau masa hidup Nabi, ziarah Nabi betul-betul lah. Kalau masa sahabat Nabi, ziarah Nabi betul-betul. Tetapi kalau sekarang, mana ziarahkan Nabi, mana ziarahkan kubur Nabi. Maka masalah ziarahkan Nabi ini disunatkan mengikut pendapatan yang masyhurnya ialah menziarahkan kubur Nabi adalah sunat bagi orang lelaki dan orang perempuan. Bukan katanya tertentu dengan orang lelaki saja, bukan dia. Bukan sunat bagi lelaki dan bagi perempuan menziarahkan Nabi, menziarahkan kubur Nabi. Sehingga kata setengahnya adalah wajib. Setengah ulama dia katanya ziarahkan kubur Nabi apabila kita pergi buat haji itu adalah wajib. Tetapi itu bukan kaul yang sahih. Bukan kaul yang sahihnya ialah ziarahkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunat. Itulah maka sekiranya kalau ada beberapa hadis menunjuk di atas larang, maka ada jawapan daripada ulama yang menanggung katanya itu tanggung di tempat masing-masing, tetapi hukum yang masyhur di antara ulamanya adalah sunat. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa haji ia, mana siapa-siapa saja pergi ke sana untuk mengerjakan haji dan tiada ziarah ia akan daku. Kita boleh pergi ke Mekah, kita ada di rumah kita, kita menuju ke Mekah untuk mengerjakan haji dan untuk mengerjakan umrah, tetapi kita tak pergi ke Madinah menziarah akan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana orang itu haji dia memanglah sah. Sebab ziarahkan kubur Nabi ini tidak bersangkutan dengan amalan haji, dengan perbuatan haji. Tetapi kalau siapa-siapa ada peluang boleh pergi buat haji, maka mestilah dia atas jalan sunat tu mesti kena pergi juga berziarah akan Nabi SAW pada kuburnya. Sebab tu Nabi kata siapa-siapa ada peluang boleh pergi buat haji dan tiada ziarah ia akan daku, tetapi dia tak datang ke Madinah untuk ziarahkan daku, maka sungguhnya telah menjauh dan meninggal ia akan daku. Maka seolah-olahnya orang itu tu tinggal jauh daripada Nabi, seolah orang itu tinggal jauh akan Nabi. Maknanya orang ni rupanya dianya orang yang tak nak masuk dekat dengan Nabi. Maknanya orang yang tak nak suka kepada Nabi. Kita tak naklah begitu tu. Nabi kata siapa tak ziarah dengan daku akan daku, seolah kata kepada makna orang itu orang yang bakhil dengan aku. Sebab itu sama juga, siapa-siapa saja yang dengarkan selawat kepada Nabi tetapi dia tidak bersalawat, Nabi kata orang ni orang yang bakhil dengan aku. Soalan di sini pun sama juga, siapa-siapa datang ada boleh datang ke Mekah untuk mengerjakan haji, tak kira haji sunat ke haji fardu, tetapi tidak datang kepada Madinah untuk ziarahkan kubur Nabi, padahalnya padahal dia tidak ada apa-apa keuzuran. Maka Nabi katanya orang ini tinggal jauhkan Nabi. Seolah katanya sombong dengan Nabi, tak nak masuk dekat dengan Nabi. Maka orang ini tu bukan orang yang kasih kepada Nabi. Maka kita tak naklah apabila masuk dalam golongan yang Nabi kata orang ni orang yang tak kasih pada aku, orang yang jauh daripada aku. Sebab kita nanti nak tumpan dia pula pada syafaat pada akhirat nanti. Kita mesti kena rapat dengan dia, kena kasih kepada dia, kena mendekati diri kita kepada dia, sebab dia nanti tolong kita pula pada akhirat nanti. Sebab tu jadi pada maknanya orang yang tak ziarahkan Nabi padahal dia ada boleh pergi haji, maka dia jauh daripada Nabi. Dan di riwayat Daruqutni akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah ia akan kuburku, nescaya wajib bagiku syafaat, nescaya wajib baginya syafaatku.
siapa-siapa pergi ke Madinah menziarahkan kubur Nabi, nescaya orang itu nescaya wajib baginya, mesti dapat baginya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa ada peluang boleh pergi ke Madinah serta dia menziarahkan kubur Nabi, maka siapa-siapa saja dapat ziarahkan kubur Nabi, nanti akhirat esok dia akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi, syafaat makhluk yang terlebih besar, terlebih mulia. Manusia yang terlebih mulia, makhluk Allah Ta'ala yang terlebih mulia, kita dapat syafaat daripada Nabi itu perkara yang disukai sangatlah, perkara yang dicita-cita bagi kita orang Islam ialah nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ikatkan kenderaan melainkan kepada 3 masjid. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diikatkan kenderaan. La tushaddur rihal. Tiada diikatkan kenderaan. Jadi maksud ikat kenderaan tu ialah dia orang dulu tu nak pergi ke mana-mana, dia kena muat barang-barang bekalan di atas binatang kenderaan dia. Macam kita lah. Sebab macam kita lah nak pergi ke mana-mana tu dengan apa? Muat di atas kereta. Begitulah orang dulu. Orang dulu nak pergi ke mana-mana, bekalan-bekalan dia tu dia ikat di atas belakang binatang kenderaan mereka. Satu binatang dimenunggangkan, satu binatang lagi dimuatkan barang-barang bekalan mereka. Jadi maksud dengan diikatkan kenderaan maksudnya musafir. Maksudnya musafir. Tiada diikatkan kenderaan melainkan kepada 3 masjid. Maknanya kita kalau nak musafir, tidak ada musafir yang ditutupnya melainkan musafir kepada 3 masjid ini. Mana 3 masjid? Masjidul salah tulis dah. Masjidul Haram, satunya Masjid Haram, dan Masjidul Aqsa, dan masjid aku ini adalah Masjid Madinah. Jadi maknanya maksud di sini tu nak cerita katanya tempat yang sepatut kita menuju. Kalau kita nak pergi, nak keluar pada rumah, nak pergi ke mana-mana, nak pergi ziarah, tempat mana yang sepatut kita pergi untuk nak ziarahnya ialah 3 buah masjid ini. Satunya Masjidil Haram, yang keduanya Masjidil Aqsa, dan yang ketiganya Masjid Nabi, Masjid Madinah. Maka 3 tempat ni lah tempat yang aula untuk kita nak menujukan. Sebab 3 masjid ini ialah kita maklum bahasanya kelebihan sembahyang di dalam 3 buah masjid ini akan berganda lebih banyak daripada sembahyang beribadat di masjid lain lagi. Jadi nak cerita katanya 3 buah masjid lah lebih aula untuk kita nak menuju kepadanya. Lebih aula pada masjid biasa-biasa. Bukan maksud katanya kita kalau nak pergi kepada masjid tak boleh pergi kepada masjid lain, hanya kena pergi kepada Masjid Haram, kena pergi kepada Masjidil Aqsa, kena pergi kepada Masjid Madinah, Masjid Nabi. Bukan maksudnya begitu. Nak cerita katanya tempat yang paling aula. Masjidil Haram, satunya Masjidil Haram, yang keduanya Masjidil Aqsa, yang ketiganya Masjid Nabi. Kita maklum bahasanya Masjid Haram bukan dimaksud katanya Masjid Haram yang ada pada masa Nabi saja. Selama mana diluas, semakin diluas maka seluas itulah Masjid Haram. Semakin diluaskan maka seluas itulah Masjid Haram. Tengok sekarang pun diluas sehingga 1 kilometer nak sampai ke Baitillah, maka itulah Masjid Haram.
Tak mesti tempat yang asal lah. Sebab apabila disambung dengan tempat asal, dikira kata Masjid Haram. Sama juga Masjid Nabi, Masjid Madinah. Maka yang ditambahkan baru sekarang dikira kata Masjid Nabi juga. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa dan sabda ia ya Nabi SAW, barang yang antara kuburku dan mimbarku satu kebun daripada beberapa kebun syurga. Barang yang yakni tempat, kawasan. Tempat yang di kawasan antara kubur aku dan mimbar aku. Mimbar Nabi di dalam masjid Nabi. Patu kubur Nabi ialah tempat rumah dia. Rumah Nabi, rumah Siti Aisyah pada asal. Dengan sebabnya dia orang yang jadi Nabi, orang-orang yang jadi Rasul, hukumnya apabila meninggal di mana, di situlah akan jadi tempat perkuburannya. Orang jadi Nabi, tak kira Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad atau Nabi yang sebelum padanya, tempat yang dia meninggal, mana tempat yang akhir hayatnya, tempat yang keluar roh dia di mana. Mudah-mudah cakapnya begitu. Tempat keluar roh dia di mana, di situlah akan jadi kuburnya. Sebabnya hadis ini Nabi sebenarnya memanglah ketika Nabi masih hidup lagi. Ketika Nabi sabda itu, Nabi bercakap dengan hadis ini tu, mana Nabi itu masih hidup lagi. Jadi ketika itu belum tahu lagi katanya kubur Nabi itu nak jatuh di mana. Nak duduk di mana, nak letak di mana. Tetapi apabila Nabi dah wafat, apabila Nabi itu dah wafat, maka sahabat kebanyakan sahabat yang besar-besarnya musyawarat mereka bahawasanya di mana kita akan perkuburkan jasad Nabi SAW. Maka jawab Sayyidina Abu Bakar bahawasanya tempat perkuburan itu ialah rumah Nabi, rumah Siti Aisyah sendirilah. Sebab Sayyidina Abu Bakar katanya, orang yang jadi Nabi, orang yang jadi Rasul, tempat akhir hayat dia di mana, di situlah, di tempat itulah akan dijadi perkuburannya. Maka di situ kita katanya boleh tahulah katanya kubur Nabi itu di mana, ialah di rumah Aisyah, asalnya di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maksudnya barang yang antara kubur aku, maknanya rumah kubur Nabi itu kalau kira asalnya ialah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan mimbarku ialah mimbar di dalam masjid Nabi. Maka di Masjid Madinah sekarang pun ada tandaan dia. Jadi kawasan itulah kawasan yang antara kubur Nabi dan kawasan mimbar di dalam Masjid Nabi. Kawasan itu ialah satu kebun daripada beberapa kebun syurga. Ini nak kita katanya tempat di situnya, tempat antara kubur Nabi dan mimbar Nabi itu tempat yang sangat mulia. Aulalah kita boleh ibadat, kita boleh sembahyang, boleh apa di situ. Nak cerita kata tempat di situ. Tempat di situ tempat yang paling lebih. Kalau kita nak tuju tempat di situ lebih pada tempat yang lain daripada Masjid Nabi SAW. Dan mimbarku di atas kolamku. Dan mimbar Nabi di dalam Masjid Nabi itu di atas kolamku. Dengan maknanya kolam Nabi itu duduk di mana, betul dengan mimbar yang ada tu lah. Betul dengan mimbar Nabi yang ada pada masa dia, betul tu lah. Tentang tu lah akan ada itu apa dia, kolam Kausar bagi Nabi SAW. Habis di situ kama katanya Allahumma adkhilna fi rawdihi waskina min hawdihi ba'da an tuhyina ala sunnatih wa nahsyurana
watahsyurana watahsyurana fi zumratih. Allahumma, ni doa daripada musannif. Allahumma adkhilna, ya Allah memasukkan kami fi raudihi, di dalam kebunnya, kebun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waskina, dan hendak menuang oleh engkau akan kami, hendak beri minum oleh engkau na akan kami min haudih. Kita minta kita semuanya dapat minum daripada air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu minta kita dapat masuk dalam kebun Nabi adalah syurga, dan minta kita dapat minum daripada air kolam Nabi ba'da an tuhyina ba'da an tuhyiyana, kemudian daripada baru menghidup oleh engkau na akan kami. Ba'da an tuhyiyana, itu salah baris dia tu. Ba'da an tuhyiyana, kemudian bahawa menghidup oleh engkau akan kami, ala sunnatihi, di atas sunnahnya, di atas jalanannya, jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada Allah Taala menghidupkan kita di atas dunia, hidup kita hidup di atas jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila dibangkitkan kita di akhir esok, dapat kita masuk dalam syurga Nabi, dalam kebun Nabi, dapat kita minumkan air daripada kolam Nabi. Wa tahsyurana, dan menghimpun oleh kami na akan kami fi zumratihi, pada golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah diakhirkan dengan asalnya bab haji, kelebihan haji, tetapi diakhirkan dengan masalah menziarah akan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat-tempat yang penting di kawasan Madinah. Itu biasalah disebut dalam kitab-kitab fiqh pun, apabila diakhirkan di dalam bahasan haji, maka diikuti dengan masalah sunat menziarahi akan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak kelebihan apabila kita pergi berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beri salam kepada Nabi. Dan apabila kita beri salam pada Nabi itu ketika kubur Nabi sekarang tu, semenjak dulu sampai sekarang dilikungi oleh malaikat-malaikat. Jadi pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa malaikat melikungi akan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalau kita dapat pergi, kita beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada maknanya kita beri salam kepada Nabi di hadapan malaikat-malaikat, beberapa malaikat yang melikungi kepada Nabi. Jadi kita beri salam pada Nabi dan dijawab oleh Nabi akan salam kita. Kita maklum bahasanya jawab salam Nabi itu ialah doa Nabi kepada kita dengan keselamatan, dengan kesejahteraan. Maka apabila kita dapat doa daripada Nabi, doa Nabi tidak ditolak sama sekali. Sebab salam-salam ini walaupun dikatakan tahiyah tetapi mengandungi makna doa. Sebab kita mengucap minta kesejahteraan kepada dia minta kesejahteraan kepada kita. Apabila didoa oleh Nabi, doa Nabi tidak ditolakkan sama sekali. Kita ingin benar begitulah. Apabila doa Nabi tidak ditolakkan, mesti diterimakan. Kita akan dapat kesejahteraan sampai ke bila-bila. Dengan kelebihan menziarahkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Nabi katanya, apabila siapa-siapa yang menziarahkan kubur aku ini dan memberi salam kepada aku akan jawab salam tiap-tiap mereka yang memberi salam kepada aku. Aku akan jawab salam bagi tiap-tiap mereka yang beri salam kepada aku ketika menziarah akan kubur aku. Kita nak sangatlah doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada kata al-babur rabi'u fi fadli sadaqati wa uqubati mani'iz zakati. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم.
اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرضنا علينا والتحتيج إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.